Assalamualaikum, Anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Oktober 2024 bersama saya, Saif Akmal. Mahkamah Tinggi akan memutuskan sama ada bekas Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan atau diperintah membela diri esok. Ia berkaitan 25 tuduhan penyelewengan berkaitan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Najib yang juga bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan didakwa dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah wang yang sama. Hakim Colin Lawrence Sequeirah dijadualkan membaca keputusan berkenaan pada 9 pagi. Sekiranya hakim bicara mendapati pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie terhadap Najib, maka beliau hendaklah membela diri terhadap semua tuduhan berkenaan. Jika mahkamah memutuskan sebaliknya, Najib yang juga bekas Presiden UMNO dan bekas ahli parlimen pekan itu akan dibebaskan daripada tuduhan berkenaan. Pada 30 Mei lepas, pihak pendakwaan menutup kes mereka selepas memanggil 50 saksi dalam perbicaraan yang berlangsung selama 6 tahun. Bermula 28 Ogos 2019. Kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Kamal Bahrin Omar dan Ahmad Akram Garib manakala Najib diwakili Peguam Muhammad Syafi Abdullah. Peguam Latifah Koya mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyatakan secara terbuka menentang sebarang usaha mendapatkan pembebasan awal untuk Najib Razak. Latifah yang juga bekas ahli PKR membuat cabaran itu di laman X malam. Cabaran itu dibuat selepas Anwar mengecam pihak yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib atas skandal 1MDB. Saya Perdana Menteri. Saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu saya nak buat apa? Saya kata kita terima baiklah. Oi, marah. Apa benda ni? Orang kata minta maaf. Oi, aku tak terima. Hau kamu. Ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Tapi saya sebagai orang yang punya amanah harus jawab dengan penuh tanggungjawab. Orang buat kenyataan baik, kita sambut dengan baik. Itu dia contoh pimpinan yang baik. Latifah turut menegur Anwar kerana menggelar dirinya bapa negara, menyifatkannya sebagai konsep feudal yang tidak terkandung dalam perlembagaan persekutuan dan bertentangan dengan semangat reformasi. Latifah juga membangkitkan rekod kerajaan berhubung pengurangan hukuman Najib dan juga keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada pertuduhan rasuah. Kata Latifah, Anwar mesti menangani kebimbangan ini, bukannya melabel mereka yang bertanya sebagai bebal dan sebagainya. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim kembali menarik perhatian apabila memuat naik puisi di Facebooknya. Beliau membangkitkan beberapa persoalan mengenai hala tuju pentadbiran dan politik negara serta cita-cita reformasi. Puisi 8 rangkap bertajuk, Aku Kembali Menyoal Diri itu seolah-olah mencerminkan kekecewaannya dengan situasi yang berlaku ketika ini. Hassan turut mempersoalkan diri tentang perjuangan parti setelah melihat banyak perkara yang bertentangan. Dia yang memang terkenal bersikap lantang, antara lain menyentuh tentang perjuangan yang disertainya sejak dulu dalam PKR namun kini kehilangan roh. Hassan juga menganggap ada banyak perkara pelik berlaku di negara ini. Misalnya beberapa langkah kompromi diambil kerajaan serta sikap Putrajaya terhadap amalan rasuah. Hassan juga tidak begitu apologetik apabila menyentuh mengenai permohonan maaf dibuat bekas Perdana Menteri Najib Razak serta sikap pemimpin partinya merangkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dr. Mahathir Mohamad memberitahu mahkamah dia tidak akan menyaman timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi atas tuduhan fitnah jika dia hanya seorang penjual kacang putih di tepi jalan. Namun, bekas Perdana Menteri itu berkata tindakan saman dibuat kerana dia ketika itu pengerusi bersatu dan memikul tanggungjawab terhadap parti serta negara. Dr. Mahathir berkata kenyataan Zahid pada ketika itu bertujuan untuk melemahkan kedudukannya sebagai tokoh pembangkang menjelang pilihan raya umum ke-14. PRU 14 pada tahun 2018. Bekas pemimpin bersatu itu memberi keterangan dalam perbicaraan di Mahkamah Sivil berhubung saman terhadap dakwaan kewujudan kad pengenalan yang tertera nama Mahathir anak lelaki Iskandar Kuch. Polis membuka kertas siasatan susulan insiden tular pengibaran bendera negara luar dalam satu acara di Sentosa, Johor Bahru. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Raub Selamat yang berkata, polis menerima satu laporan polis malam.
Susulan itu, katanya, satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta Lambang Kebangsaan 1949, Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, anggota Dewan Undangan Negeri, ADUN, Air Keroh Kerci tampil membuat penjelasan selepas menghadiri Pesta Guangdong di Johor itu. Ker yang juga Timbalan Speaker Melaka berkata bukan hanya bendera China dikibarkan. Pada sesi parakan di JB di mana saya dijemput hadir, ada delegasi dari China, Vietnam dan Thailand yang kibarkan bendera negara masing-masing. Ia boleh tampak dalam post dan reel saya. Mungkin ada bendera negara lain tapi saya tak perasan. Bendera Malaysia pun ada, cuma gambar-gambar dalam post saya tidak menggambarkan sepenuhnya bilangan sebenar bendera Malaysia kerana saya tak terfikir ini akan jadi isu. Apa masalahnya kalau delegasi dari negara lain yang dijemput ke program kebudayaan ini kibarkan bendera mereka? Terdahulu, sebelum insiden di Johor, tular video peserta mengibarkan bendera China di Menara Condong, Teluk Intan, Perak dalam sambutan Guangdong sedunia itu. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas tuduhan pembangkang yang mendakwa dia melanggar prinsip tata kelola dalam pengagihan kontrak. Ini susulan dakwaan Ahli Parlimen Pasir Putih, Nik Muhammad Zawawi Saleh, berkenaan perkara itu. Bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji dan kepada Bukit Gantang. Tak benar sama sekali. Saya yang sign, saya tahu. Ini dengar dari mana? Oh, daripada TikTok. Ini belajar mana ni? TikTok. Seorang belah WhatsApp. Ya, tak rujuk fakta. Tapi belajar kalau sebut baca Quran. Orang tahu surah mana. Baca hadis. Rujukkan sanad di mana. Tapi bila bercakap atas nama Islam, rujuk Quran. Tapi bila hentam, tak peduli. Ini yang saya bangkitkan. Sidang Dewan Rakyat tegang apabila Nik Muhammad mendakwa dia mendapati wujud perbualan menerusi aplikasi WhatsApp antara Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein berkaitan tender pembekalan makanan kepada anggota ATM. Dia mendakwa dalam perbualan dengan seorang pegawai itu, terdapat bahagian yang menyebut bahagian Datuk pun ada. Dewan Rakyat tegang apabila Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya menggelar seorang Ahli Parlimen PN sebagai batu api sehingga boleh mencetuskan sentimen perkauman. Raya menuduh ucapan Ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Noor mengelirukan kononnya mengaitkan isu mengibar bendera Cina yang berlaku di Johor dan Teluk Intan. Kita ingin ingatkan kepada mereka yang mendapat kerakyatan bahawa jangan ada di kalangan mereka terlupa kesetiaan perlulah diberikan sepenuhnya kepada negara ini. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara. Ada pula yang berhimpun membawa bendera masing-masing di negara yang kita sayangi ini tanpa mengikut saluran undang-undang negara kita. Sebaik mendengar ucapan itu, Raya Banggun mendakwa kenyataan Wan Razali tidak bertanggungjawab. Peraturan 36(9)C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia. Kenyataan yang berhormat tadi tidak bertanggungjawab. Habis dah tu, panjang dah masa tu. No, saya minta Kuantan menarik balik kenyataan bahawa warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Apa yang sebut tadi, kita tidak mahu. Ayat dia jelas saya kata, kita tidak mahu. Kita tidak mahu ini merujuk kepada kita tidak mahulah. Tak ada menyatakan kepada siapa. Jadi boleh sama juga ia bermaksud bahawa rakyat Malaysia berbangsa Cina mengibarkan saya tidak ada sebut bendera Cina. Itu yang maksudnya. Saya teruskan. Jangan jadi batu api ya. Jangan jadi batu api. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar kamu. Perkataan biarap. Kurang ajar. Engkau ingat engkau boleh cakap kurang ajar kami tak boleh cakap kurang ajar kat kamu. Kau ingat parlimen apa? Yang lain sila duduk. Sila duduk. Seterusnya, kandungan terjaan ini diwakilkan khas kepada anda oleh Kementerian Kesihatan. Berjaya menarik lebih 5,000 pengunjung dan 2 juta tontonan dalam talian sepanjang 3 hari penganjuran, Persidangan Penjagaan Kesihatan Antarabangsa Malaysia MIH Megatrends 2024 anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama KPJ Healthcare dan disokong oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah melabuhkan tirai pada Ahad lalu.
Persidangan ini dilihat sebagai satu platform yang penting bagi mengumpulkan pakar antarabangsa yang mengendalikan kes kesihatan kritikal membincangkan topik merangkumi kecerdasan buatan AI dan inovasi kesihatan digital sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai peneraju dalam industri penjagaan kesihatan. Persidangan yang dianjurkan buat julung kali di ibu kota ini turut menyediakan pelbagai aktiviti menarik kepada pengunjung termasuk pemeriksaan kesihatan secara percuma, program derma darah, perkhidmatan konsultasi kesihatan dan banyak lagi. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Staf Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.